Dipersilakan pindah ke negeri lain jika tidak puas hati pertukaran cuti Sabtu Ahad. TMJ. Baik, ni berita yang baru keluar tadi daripada Sinar Harian. Okey. Aku akan link berita ni dekat bawah. Baik, ini adalah kenyataan daripada TMJ yang mana untuk pengetahuan semua, negeri Johor dah pun akan bertukar kembali kepada cuti Sabtu dan Ahad pada 1 Januari 2025. Baik, sekarang ni Johor antara negeri yang di sebelah selatan yang masih lagi Jumaat Sabtu. Okay, weekend diorang Jumaat Sabtu. Manakala aku di Melaka Sabtu Ahad dah lama dah. Okay. Sebab mungkin antara faktor dia adalah apa yang dinyatakan oleh TMJ seperti yang dipost adalah ada beberapa negeri masih kekal bercuti hari Jumaat dan Sabtu dalam mempertimbangkan isu berkaitan kehendak rakyat Johor untuk meluangkan lebih masa bersama keluarga dan anak-anak. Kesan ekonomi yang positif adalah seiring dengan pelaksanaan projek pembangunan yang memberi manfaat di negeri Johor. Ini seterusnya akan membawa keuntungan kepada negeri dan rakyatnya. Dengan izin dan restu KDYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, pandangan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerajaan negeri, agensi-agensi kerajaan dan rakyat, maka saya telah membuat keputusan untuk Johor bercuti semula pada Sabtu dan Ahad. Jika ada pihak yang kurang senang atau tidak berpuas hati demi agenda peribadi, nak melaga-lagakan rakyat atau kepentingan politik, anda dipersilakan pindah ke negeri-negeri yang masih bercuti Sabtu dan Ahad. Okey. Yang ni guys kan, pertukaran daripada cuti ni sebenarnya aku sangat setuju tau. Aku sangat-sangat setuju sebab aku ingat lagi waktu abang ipar aku dulu pernah bekerja di Johor dan akak aku bekerja di Melaka. Jadi memang menjadi kesukaran lah. Okey, sebab apa? Waktu yang berbeza. Dan bukan sahaja kata dalam family aku. Kawan-kawan yang mana pasangan dia bekerja dekat Johor, lepas tu dan ada yang di negeri lain yang cuti di Sabtu Ahad, dia orang cuma ada masa 1 hari je. Okey, ataupun kadang-kadang terpaksa ambil cuti tambahan ataupun cuti EL dan sebagainya, macam-macam caralah untuk bersama keluarga dan ataupun bersama orang yang tersayang. Dan secara tidak langsung benda ni ramai yang mengalami masalah lama-lama, masalah keluarga, masalah hubungan, masalah mental, keuangan, okey, dan macam-macam lagi disebabkan faktor cuti yang berbeza. Itu dalam kalangan rakyat lah. Okey, dari sudut yang kita boleh nampak, bila ditambah sekarang yang di-Pertuan Agong adalah bapa kepada TMJ, jadi mungkin dari antara pusat ke negeri itu lebih mudah urusan dia. Jadi dia memudahkan urusan dari segi pentadbiran dan sebagainya, betul tak? Itu yang pada aku lah nampak. Cuma kadang ada segelintir lah ahli-ahli politik. Macam contoh ni lah kan, ahli politik siapa ni? Okey, daripada MP PKR tidak setuju cuti ditukar kepada Sabtu dan Ahad. Antara alasan dia adalah dia mengkritik ni sebab Jumaat adalah hari yang mulia dalam budaya Islam dan mempunyai pengertian yang besar bagi masyarakat Islam di seluruh dunia. Tidak akan jadi Johor mundur jika dikekalkan Jumaat adalah hari cuti bagi Johor, di mana memberi penghormatan tinggi kepada rakyat Islam di Johor. Perubahan untuk menjadikan Jumaat sebagai hari bekerja dan Ahad sebagai hari cuti pernah berlaku beberapa tahun, tapi perubahan ini tidak bertahan lama kerana rakyat Islam di Johor tidak menyokongnya. Malah menurut Hasan, rakyat Johor yang bukan Islam juga menerima hakikat budaya dan sejarah Johor. Politik Johor mengapa Jumaat adalah hari cuti. Semalam bla bla bla. Okey ni pemangku Sultan Johor Tuanku Tunku Mahkota Ismail mengumumkan bahawa cuti di negeri Johor ditukar pada Sabtu Ahad. Alright. Menurut Hasan, cuti hujung minggu pada Jumaat dan Sabtu bukan sekadar cuti biasa dan mempunyai makna dari segi sejarah dan budaya. Okey, korang boleh baca lagi, nanti aku post ni lah. So dia mengatakan bahawa hari Jumaat tu adalah hari yang istimewa buat orang Islam dan merupakan penghulu segala hari.
Alright. So, ini adalah daripada pihak MP daripada pihak kerajaan lah. Okey, manakala yang ini. yang ini memang lawak, memang kelakar. Cuti Sabtu Ahad peninggalan penjajah, kata PAS Johor. Aduh ya. Okey. Dia maaf cakap guys, aku not into politik sangat. Tapi please lah, don't bring like macam sentiment lah. Aku akan cakap dari sudut perspektif aku. Walaupun aku bukan rakyat Johor guys, tapi sebenarnya benda ni memberi impact kepada semua orang. Dan aku beranggapan apa tau. Okay, tak apa, kita baca dulu sekejap lagi aku cakap kenapa. PAS Johor beranggapan bahawa cuti hujung minggu di negeri Johor ditukar kepada Sabtu Ahad bermula 1 Januari seperti yang diumumkan adalah peninggalan penjajah. Kat sini sangat red flag, kau tahu tak? Yang cakap tu adalah Raja Sultan. Pemangku Sultan Johor. And bila mereka membuat statement macam ni, this very disrespectful. Sangat tidak menghormati raja, kau tahu tak? Aku harap adalah somebody ataupun yang akan maybe report police or something like that pada kenyataan diorang ni, sebab pada yang memberi kenyataan tu adalah raja. Okay. Sambil menyatakan pendirian yang bersetuju dengan Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim yang membantah cuti minggu ni ditukar semula yang di-Pertuan PAS kawasan Johor Bahru Jumaat sepatutnya diutamakan. Sebelum merdeka, negeri-negeri tanah Melayu diasingkan kepada 3 kelompok bla 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 bla. Negeri-negeri Selat bersekutu telah menjadi Ahad sebagai hujung minggu mereka, sementara negeri tidak bersekutu menjadikan hari Jumaat sebagai cuti hujung minggu. Menurut Dr. Mazri, Johor kemudian telah bertukar cuti hujung minggunya pada hari Ahad pada 94 ketika Muhyiddin Yassin ada Menteri Besar. Ia dilakukan supaya diseragam dengan cuti hujung minggu negara dan memudahkan aktiviti ekonomi dan pembangunan. Namun pada 1 Januari 2014, Johor kembali menjadi Jumaat. Sabtu sebagai hujung minggu, ia dititah oleh Sultan Ibrahim sebagai menghormati kepada hari Jumaat sebagai penghulu segala hari serta pengiktirafan agama Islam sebagai agama rasmi. Masalah mula berlaku selepas itu apabila kerajaan negeri bersikap ambiguiti dalam pelaksanaan titah Sultan tersebut, yang mana cuti hujung minggu Jumaat Sabtu untuk agensi kerajaan dan hujung minggu Sabtu Ahad untuk agensi swasta. Ini menimbulkan polemik dan beban di kalangan rakyat yang terpaksa mengorbankan pelbagai aspek kehidupan sosial. Okey. Lepas tu tiba-tiba mewajibkan semula, dan kedua, bacaan surah Kahfi diteruskan di agensi milik kerajaan terutama 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surat Kahfi. Cadangan ketiga, pemakaian baju Melayu di samping bla bla. Ni korang boleh bacalah. Tapi bila dikata penjajah tu, aku rasa macam turn off sikit lah. Alright. Dan itulah aku rasa respon daripada TMJ pada hari ni disebabkan beberapa respon lah. Okay. Cuma bila nak dikatakan penjajah ni geng ni aku rasa korang pun boleh google lah. Kalau nak dikatakan yes, ada yang memainkan sentimen yang okay, hari Ahad sebab orang beragama Kristian bersembahyang ke whatever lah kan. Tapi untuk Jumaat dan Sabtu adalah weekend kepada Israel, Jewish Shabbat. Okay, boleh google simple Israel Weekly Holiday. Aku pun google, aku nak confirmkan benda ni. Alright. Okay, so jadi Friday and Saturday, nampak tu kat situ. Jadi adakah negeri yang mengamalkan Jumaat dan Sabtu juga mengiktiraf Israel? Nampak tak? Bila kau main sentimen agama, kau mainkan sentimen agama dan main sentimen penjajah, dia akan jadi banyak gila pertikaian. Patutnya benda ni tak perlu dipetik pun. Okay? Tak perlu dipetik pun pasal apa. Adakah sekarang ni berapa negeri je? Berapa negeri saja yang masih mengamalkan cuti Jumaat Sabtu? Kedah, Kelantan, Terengganu tak silap aku, dan dulu Johor. Sekarang nanti Johor akan tukar. Habis adakah negeri-negeri lain yang tidak mengamalkan cuti Jumaat Sabtu tu, maksudnya
Jumaat tu kerja, Sabtu Ahad baru cuti. Dia orang tak sembahyang Jumaat. Guys, aku bagi kau perspektif lah. Aku pernah bekerja dalam beberapa negeri. Aku bagi contoh. Dulu aku bekerja dalam syarikat oil and gas dengan Selamberja. Base aku dekat KL. Okay, walaupun aku kerja dengan syarikat multinational, tak ada pun waktu tu majikan kata, oi, kau tak boleh sembahyang Jumaat. Tak boleh. Tak ada. Tak berlaku pun. Malah setiap hari Jumaat tu, kita orang memang akan keluar dan balik ke office dalam pukul 3 macam tu. 2.30 atau pukul 3. Elok je. Syarikat multinational tau. Bak kata bahasa orang politik kadang atau ni setengah orang syarikat kapi macam tu. Kan? Itu syarikat oil and gas. Aku pernah kerja kat situ di Kuala Lumpur. Okey, elok je. Dan sekarang macam kau ambil contoh macam di IOI Mall sekarang, dah boleh solat Jumaat dekat dalam mall. Dah boleh solat Jumaat dalam mall. Jadi persepsi mengatakan bila bertukar daripada Jumaat kepada Sabtu Ahad, Jumaat Sabtu kepada Sabtu Ahad dan akan menyebabkan orang Islam susah nak solat Jumaat, aku rasa it's a big nonsense lah. Solat ni kat mana-mana je kan. Kau kena solat, wajib solat. Dia tak ada pertikaian. Malah kau sakit pun tetap kena solat. Kau terbaring kat hospital pun tetap kena solat. Patutnya itu yang lebih diberi perhatian. Ramai orang sakit dekat hospital tak solat. Ramai, sangat-sangat ramai. Bila sakit sikit tak boleh solat. Padahal walaupun kau terbaring pun tetap kena solat. Betul tak? Itu yang patut dia beri perhatian. Bila isu macam ni seolah-olah nak menunjukkan yang negeri yang cuti Jumaat Sabtu tu lebih mulia. Kan? Tak boleh jadi macam tu. Habis 10 negeri lain, 9 atau 10 negeri lain ni yang mengamalkan Sabtu Ahad Sabtu Ahad, cuti Sabtu Ahad tu tak solat ke? Tak solat Jumaat ke? Atau ni ke? Solat dia tak sempurna ke? This pure bullshit lah kan. Pada aku, especially ahli-ahli politik lah. Ahli-ahli politik, come on lah. And then aku pernah bekerja kerajaan. Menjadi guru dulu. Sama je. Dan masa aku jadi guru tu di Melaka. Elok je. Kalau kata alasan tak boleh bawa anak pergi, balik. Boleh balik sekejap. Kan? Sebab rumah dekat lah. Boleh balik, ambil anak, pergi sembahyang Jumaat, balik, hantar balik, lepas tu pergi office. Tak ada masalah. Masa je cikgu lagi senang lah, balik pukul 12 lah. Dan abang aku kerja kerajaan pun elok je. Adik aku kerja swasta, elok je sembahyang Jumaat, tak pernah tinggal pun. Tak ada isu guys. Tak ada isu yang bercuti Sabtu Ahad. Malah macam aku cakap tadi lah, ramai yang PJJ contohnya, yang perhubungan jarak jauh, yang kerja di Johor, kemudian kerja di Melaka. Orang kata pasangan dia berbeza lah. Kesian guys. Family kadang anak beranak tak dapat jumpa sekejap, lepas tu macam tak berbaloi nak balik. Jadi hubungan akan jadi renggang, mental dan sebagainya kan. Dan sebenarnya walaupun bertukar banyak kali, pada aku dia tak boleh jadikan alasan lah, ataupun gunakan benda sebagai sentimen politik, ataupun sentimen agama, ataupun sentimen penjajah dan sebagainya. Dan bila disebut macam kes yang PAH ni sebut sebagai penjajah dan sebagainya kan, bila disebut sebagai ini adalah peninggalan penjajah, habis orang akan petikai balik negeri Terengganu, Kelantan, Kedah yang lain tu bukan peninggalan penjajah juga ke? Ataupun bukan peninggalan penjajah, mengikut ajaran daripada Israel ke? Sebab Israel Jumaat juga bercuti Jumaat dan Sabtu. Nampak tak? Dia akan endless. Dia akan jadi endless, pertikaian yang endless. Sebab geng-geng ahli politik, especially pembangkang lah, come on lah, dia sentimen tak akan menjadikan kau good leaders. Bila bermain sentimen ni tak akan menjadikan good leaders. Aku sebenarnya masih berharap lah kita dekat sekarang ni lah, kerajaan perpaduan dan sebagainya kan. Aku sangat berharap pembangkang tolonglah kuat. And kritik dasar kerajaan ke apa. Bila korang main sentimen agama, bangsa dan royals ni, sebenarnya dia menunjukkan korang lemah. Kan? Korang lemah. Sebab korang tak tunjuk apa yang korang capable pun.
kritik lah dasar dan sebagainya. Bukan main sentimen, bukan main ni. Itulah yang aku cakap sebagai rakyat biasa lah. Sebagai rakyat biasa yang tidak kepartian. Tidak kepartian dan sebagainya. Okey. Tapi apa-apa pun dengarkanlah apa tu ni, dipersilakan pindah kalau tak setuju. Simple. Short and sweet daripada tuanku TMJ. Apa pendapat korang lah? Macam-macam ahli-ahli politik ni. Apa pendapat korang boleh komen dekat bawah. Tapi komen, aku nasihatkan komen dengan akal fikiran dan berhemah. Sebab yang cakap ni raja. Kan kau silap cakap Kang, aku screenshot, hantar ke MC-MC. Kau siap. Bila ada melibatkan royal, aku kena warning kat situ. Guys, kita kena respect raja-raja Melayu. Kita kena respect undang-undang. Dan kalau kau tak bersetuju sekalipun, gunakan perkataan yang baik lah. Dan gunakan kau punya dalil kau. Faham tak? Ataupun kenyataan kau yang mungkin yes, ada orang agree disagree. We may agree or disagree, normal. Dalam hidup ni mana ada orang setuju pada semua benda, betul? Tapi kita ada law, kita respect. Dan itu yang aku boleh pesan kepada korang. Baik, apa-apa pun jangan lupa like, komen, subscribe. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye bye.